Boleh mana-mana kumpulan yang volunteer. Saya tunjuk je apa yang ni okay, tak ikut format apa, yang penting benda tu ada. Dipersilakan. Boleh? Cepat. Ini saya sekejap ni saya baru share yang contoh macam mana kita nak hasilkan laporan dalam WhatsApp. Dan satu lagi manual kajian tindakan daripada Kementerian Pendidikan. Sekejap saya tengah ni. Doktor. Ya saya. Macam kami punya group tak type dalam Word, cuma kita orang bincang dalam WhatsApp. So saya baca je boleh tak? Boleh. Baca je apa yang ni. Macam kami, grup saya ada 4 orang. Siti Hafizah, saya dengan Suzy, Ainul dan juga Suziana. Okay. So refleksi kami untuk subjek Al-Quran ada 2. 1, 8/10 murid mencapai objektif pembelajaran. Yang kedua, 2/10 murid masih membaca Iqra. Okay. Lepas tu tujuan untuk tingkatkan bacaan Al-Quran murid. Terus berapa peratus murid tahun 3 yang dapat membaca Al-Quran. Manakala instrumen yang kami guna pakai ada 3, iaitu pemerhatian, soal jawab dan juga ujian. Itu sahaja. Okey, berbalik kepada deteksi, masa kena pasti punya isu dia sekarang ni masalah murid tidak menguasai 2/10 kan. Maksudnya lebih kurang 20% murid yang tidak mencapai objektif dalam pembacaan Al-Quran. Al-Quran kan? Al-Quran ke Iqra tadi? Ya, betul. Okey, Al-Quran. Okey. Itu yang isu besar. Okey, kenapa kita apa punca dia? Ini murid tahun 3 tahun 3 yang masih bergantung, yang mungkin baru nak mula Iqra, baru nak start, ada yang bila masuk sekolah rendah baru dia start Iqra kan. Okey. Maksudnya dia baru mula Iqra. Itu yang mungkin dalam biasanya kalau yang laju tu mungkin dalam 6 bulan dia settle, tapi biasanya mungkin ada yang meleret sampai 2-3 tahun. Itu normal mungkin dia tak sebab kita punya sistem banyak sangat kadang budak pun tak sempat, kadang parent pun kadang dia pun tak nak bebankan dengan anak dia banyak, pagi pergi sekolah, petang lagi, kemudian malam lagi. Sebab itu kita punya sistem sebab kita sistem ni sebab terlampau meluas, banyak sangat benda yang skop dia yang perlu ditanggung oleh, yang dibebani oleh budak sekolah, terutama sekolah rendah sedangkan benda tu dia boleh dikelompokkan satu je. Sebab kita punya sistem persekolahan sebab kita punya sistem pendidikan ni kita pecahkan. Agama, sedangkan kalau kita ambil satu sistem sekolah aja, cuba tengok kalau contoh kita ambil mungkin sekolah agama yang sekolah swasta, dia duduk situ, dia pada pagi, kadang-kadang start pukul 8 sampai pukul 3 petang, semua di situ. Balik dia tak fikir apa dah. Mungkin dia tambah pun mungkin dari segi kalau parent yang mungkin nak hantar tuition, itu belum masuk tuition lagi kan. Ni malam kadang pergi kelas agama lagi, sedangkan mungkin di rumah, di sekolah, semasa waktu sekolah tu dia dah belajar benda tu. Itu yang menyebabkan ada parent yang dia tak nak libatkan banyak sangat. Macam saya sendiri saya pun memang saya bila malam ni saya just mungkin lepas sembahyang tu kejap saya suruh baca macam saya just Iqra. Ataupun mungkin kalau yang dah masuk Quran tu mungkin 1-2 page lah. 1 page je. Bisa budak ni masuk page pertama satu muka surat pun dah buat perangai kan. Jadi dia baca, dia dah boleh baca lancar, mungkin walaupun tak ada lagu, tak ada. Yang penting dia boleh baca word by word. Hari-hari tak apa, saya cakap tak apa, selang kadang ada skip kan.
Dan kita pun tak sempat penat lewat ke, escape, tak apalah baca sendiri. Tak baca langsung. Sebab dia nak disiplin tu. Saya cakap tak apalah, kalau lebih kurang Quran tu saya cakap dia okay, within mungkin 1 tahun lebih, 1 tahun setengah boleh habis. Kalau dia baca sehari 1 muka surat. Ini sebab mungkin umur dia ni kan, kalau mungkin dia dah besar tu kita boleh tambah lagi. Itu mungkin antara punca faktor Okay, ini kalau sekolah rendah. Tadi mungkin budak tahun 3 yang masih dalam proses nak ni. Kita tengoklah punca dia kenapa. Isu dia 20 atau 2/10 yang belum menguasai bacaan. Kita kena pasti kenapa benda tu berlaku. Okay? Kita silap ke? Mungkin kita punya pendekatan mengajar ke? Atau ni kita tengok dua win-win situation maksudnya daripada pelajar tu sendiri, daripada kita sendiri sebagai guru yang mengajar tu. Nampak tak? Maksud isu tu ada lah. Maksudnya refleksi tu ada isu. Okay, kita tengok step apa yang group nak buat ni. Okay, dah ada. Cuma nanti kembangkan lagi dan bincangkan lebih mendalam tentang refleksi tu sebelum pergi kepada langkah-langkah yang sepatutnya dalam menghasilkan satu penyelesaian menggunakan pendekatan kajian tindakan. Okay, dapat kumpulan ni? Dapat doktor. Okay, ada apa tambahan? Ada lagi? Kumpulan lain ke nak ni? Nak cuba Prof? Okay. Okay, Mas Sarah. Silakan. Boleh Sarah? Okay. Besar sikit saya ni. Okay. Tak nampak Tadi okey dah tadi. Cuba lihat. Sekejap ya Prof. Okey. Gelap lah Mas Sarah. Ni Sarah, keluar dulu, kemudian masuk balik. Cuba semula. Okey. Cuba semula. Window kan? Just apa? Pergi kepada ni, present your entire screen. Pergi ni kita nak pakai, maksudnya kita nampak kita punya tapak untuk Google Meet dan juga kita punya separuh kita punya presentation tu. Pakai entire screen, yang first sekali tu. Ni pakai window, ni pakai Word ke apa ni? Kalau entire screen je kita klik mana-mana ikon kita punya screen tu dia akan keluar. Hitam sebab apa ni? Pakai second word Prof. Word. Patut dia rasa tak masalah kot. Cuba.
Ataupun just cerita je apa yang nak ni. Okey, kumpulan kami ada 5 orang. Okay. Tajuk kajian mengenal pasti kebolehan membaca Jawi di kalangan murid tahun 2. Okay, kita pasti kebolehan. Okay, masalah dia sekarang ni masalah Jawi ya. Yang masalah maksudnya masalah penguasaan lah, bukan nak kena pasti. Okay, masalah sebab satu mungkin kumpulan boleh tengok dari segi masalah dia. Okay, kenapa benda ni wujud. Okay. Kemudian kita nak cuba cari, kita nak kena pasti kenapa masalah ni wujud, apa punca dia semua, dan kita cuba nak cari pendekatan atau kaedah untuk membantu dalam mengurangkan masalah penguasaan Jawi ya. Okay, lebih kurang juga itu pemahaman saya. Okay, teruskan Sarah. Kemudian refleksi ya Prof. Okay. Refleksi dia tidak boleh menguasai kemahiran membaca Jawi 2 suku kata. Suku kata, okey. Kemudian kumpulan sasaran murid tahun 2, isu tu sebab ya Prof. Sebab yang pertama tidak boleh translasi daripada huruf Jawi kepada Rumi. Okey, Jawi. Satu. Yang kedua mungkin kami boleh bagi faktor ibu bapa sendirilah. Maksudnya tidak boleh membantu anak-anaknya di rumah untuk membaca Jawi. Jadinya hanya tunggu di kelas kafar saja. Maksudnya hanya guru dengan guru kan. Setakat tu je lah dulu Prof, isu dia. Sekejap. Kalau balik kepada budak tadi, kan? Kita punya pendekatan tu macam mana? Yang sekarang yang sedia ada, yang cikgu mengajar, yang ustazah mengajar sekarang. Yang sedia ada, saya cuba bantu murid dari sudut transliterasi itulah yang utamanya. Maksudnya daripada huruf Jawi kepada huruf Rumi. Kemudian kita cuba translate, kemudian kita bina perkataan 2 suku kata, kemudian kita translate sama pelajar bersama-sama. Okey. Macam alif A, betul? Ya. Lagi? Selain itu dan tu? Kaedah lain ke, Prof? Kaedah lain, kita bagi teks ataupun kita bagi perkataan, kita cuba dia bunyikan satu suku kata. Okey. Satu-satu. Ada tak refer macam buku rujukan? Okay, contoh kalau kita ambil dalam baca Rumi ni, dalam pendekatan bahasa Melayu, kalau kita ambil tengok peringkat sekolah, prasekolah, film ni, pasal tak ada satu buku yang untuk bacaan, bacalah anakku ke, lebih kurang itu kot, ya? Antara buku yang untuk mengajar budak membaca. Memang biasanya kalau guna modul tu, hampir ini dipakui oleh ni pakar-pakar, masuk guru-guru dalam bidang kanak-kanak, awal kanak-kanak, menggunakan modul tu, majoriti budak dia akan boleh baca. Cuma mungkin pendekatan kita mungkin dari segi faktor budak tu sendiri, ini kita ambil dalam kategori yang budak dalam yang memang kategori normal. Bukan ada masalah pelajaran dan sebagainya. Ini yang normal, yang mengikuti pra atau sama ada di prasekolah di kerajaan ke, kemas prasekolah di sekolah atau masuk tadika dan sebagainya. Maksudnya dia boleh baca kalau dia follow modul tu secara ni. Setakat ni kalau sekolah saya, kami guna modul Aujad, Prof. Aujad untuk Jawi ya? Ya. So dari segi ni macam mana? Dia punya prestasi tu, sebab tadi cakap dia punya tu 80 mencapai objektif kan? Setakat ni saya tengok prestasi tu alhamdulillah, bila murid boleh translate tu, insya-Allah dia akan boleh dalam. Okey. Yang problem tadi sebab cakap satu mungkin dia orang lambat sikit, mungkin dia orang tak memahami translasi tu, dan satu lagi mungkin faktor di rumah lah. Faktor rumah dia, kita tengoklah sama ada background budak dia macam mana. Kan? Kadang ada parents ni pun yang tak boleh nak mengajar. Contoh sebab itu bagi dia bukan kemahiran dia. Itu ni Besar. Kemudian itu faktor ibu bapa yang kemungkinan
tak boleh nak adapt atau tak tahu nak mengajar. Dia bukan terlatih, bukan orang yang terlibat dalam bidang ni, cuma boleh bantu je. Itu dari segi ni kemudian dari segi yang mungkin itu faktor family ni banyak lah, maksudnya dari segi pelibatan ibu bapa, muda ibu bapa memang mungkin keluarga tu keluarga yang memang tak ada masa, memang sebab bekerja. Okey. Itu dia tengok balik latar belakang ekonomi dan sosial, sebab tu dia SAS Social Economic Status ni. Status sosial dan ekonomi ni. Jadi main peranan kepada pendidikan. Ini antara yang membawa pada isu pendidikan sebab kita tengok background. Okay, kemudian kita pasti tu kita akan pergi kepada ni apa yang kita nak buat. Okay, so plan apa yang kumpulan atau ahli-ahli kumpulan nak buat. Mungkin berbeza, ada yang sekolah ni atau cikgu ni dia nak guna ni, ada cikgu B dia nak guna step ni. Isu dia sama tapi kita punya langkah je mungkin berbeza. Dari situ kita kena pasti model dan model kajian yang kita rasa sesuai dengan step dengan kita punya pendekatan yang kita cadangkan. Okey, itu dia punya ni Setakat itu je Prof. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, seterusnya. Nak cuba Prof. Kumpulan saya. Mana-mana. Okay. Sebab sebagai Syarul dulu. Sebab Syarul bunyi dulu okey. Okey. Syarul, dah ni terus ni Nampak tak Prof? Okey, dah ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kumpulan kami besar sikit apa? terus sikit 100 boleh. Lagi. Nampak tak? Masih besar. Okey. Okey, kumpulan kami terdiri daripada 5 pelajar. Saya, Syarul Amirul, Muhammad Amirul, Sam Hanis, Tahminuddin dan Syahmi. Okey, tajuk kumpulan kami iaitu kelemahan pelajar dalam menguasai bahasa Arab. Untuk refleksi, kumpulan kami telah sepakat telah memilih tajuk penguasaan bahasa Arab di kalangan murid sekolah sebagai bahan kajian yang telah disepakati. Ini kerana tahap penerimaan pelajar terhadap pelajar sekolah terhadap bahasa Arab amat membimbangkan semenjak ianya diwujudkan, subjek ini diwujudkan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya minat pelajar dalam mengingat dan menghafal perkataan-perkataan baru yang mendorong kepada kepincangan yang telah berlaku. Okey, untuk tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk menilai tahap penerimaan murid terhadap mata pelajaran bahasa Arab. Di samping itu, kajian ini juga dapat mencari punca kelemahan yang sedia ada seperti silibus, alat bantu mengajar dan tenaga mahir. Kejayaan dalam kajian ini dapat merongkaikan dan menyelesaikan sedikit sebanyak punca-punca kelemahan pelajar dalam menguasai bahasa Arab. Soalan kajian, apakah tujuan kumpulan kami dalam membuat refleksi dan kajian tindakan, dan bila masa yang sesuai dalam melaksanakan refleksi dalam kajian tindakan. Instrumen kajian ini baca dan ulam. Okey. Itu je? Itu saja Prof. Okey. Ya, apa saya nampak ni, okey, kita tengok dari segi dia punya statement tu, dia punya tajuk tu, okey, maksudnya dia lebih kepada kajian yang besar. Okay, seperti yang kita bincang ni, kajian tindakan ni dia skop dia, kita nak tengok masalah dalam kelas kita aja. Tak pun yang besar pun di sekolah kita. Dan persekitaran yang dekat. Itu beza kajian tindakan dengan kajian fundamental atau kajian yang saintifik semua ni. Dia saintifik fundamental dia nak tengok isu yang lebih besar. Tapi tindakan ni, KT ni, dia tengok kepada konteks diri kita sendiri. Okay, dalam subjek. Kali ini apa yang saya dapat simpulkan, okay, ini masalah budak, kelemahan pelajar dalam penguasaan untuk menguasai bahasa Arab.
Kan? Itu besar tu. Bahasa Arab. Satu maksud subjek bahasa. Sama ada tahun 1 ke tahun 5 dan sebagainya atau tingkatan ni. Itu keseluruhan subjek Mungkin kita boleh skop kita kecilkan lagi. Dan semalam saya sebut kalau pun sorof, nahu. Mungkin kita tengok part tertentu yang memang antara topik atau tema yang murid suka nak kuasai. Yang menjadi isu besar kepada guru-guru BA ni. So kita tengok dalam skop kajian dalam kelas kita aja. Mungkin kita mengajar di sekolah tu kelas 2A, 3A. Kita tengok apa skop dia. Ataupun mungkin ustaz mengajar budak tahun 2 semua. Bahasa Arab, katakan ada sekolah tu ada 3 kelas. 3 kelas, ustaz tapau. Kita mengajar kan? Kita boleh nampak. Kelas A ni, kelas 1 ni mungkin dia punya bahasa Arab ni okey. Tapi kelas B ni okey. Tapi dia ada masalah dekat bila sampai topik-topik tertentu. Sebab kajian teknik ni dia bukan nak selesaikan isu yang besar sangat, dia cuma nak skop dia kecil je. Maksudnya yang rapat dengan kita. Itu dalam konteks kelas kita sendiri atau dalam konteks di sekolah kita sendiri. Benda-benda ni ada, cuma kita nak kecilkan lagi sikit. Sebab ini kita tengok dia lebih kepada kajian fundamental. Benda ni kita tahu lah syarat semua, punca semua ni kenapa semua kan, sebab ini bukan bahasa kita. Kan? Sebab subjek bahasa ni dia punya punca dia yang pertama bukan bahasa pertuturan seharian. So mana-mana negara, mana-mana bahasa dia akan timbul isu ni. Cuma dia nak cari pendekatan bagaimana untuk meningkatkan kemahiran atau penguasaan bahasa kedua atau bahasa ketiga tu aja. Benda ni dah ada. Sebab dia tengok dekat dia punya tujuan kajian untuk menilai tahap. Maksud menilai ni bukan maksud kita cuma nak tengok kajian ni bukan kita nak menilai. Kajian ni tujuannya kita nak menyelesaikan. Menilai ni maksudnya kita tengok, kita buat sesuatu, kita nak nilai. Tapi kajian ni kita nak cari satu alternatif, terutama berkaitan dengan amalan pengajaran kita, berkaitan dengan kita punya strategi kita mengajar. Mungkin cara kita mengajar bahasa Arab tu sebelum ini, mungkin pada anggapan kita okey. Tapi pada pencapaian pelajar, pada penerimaan pelajar, mungkin ada masalah. Macam mana kita nak ubah benda tu? Kita nak baiki atau kita nak buat penambahbaikan pada ni? Kita dapat bulan. Boleh Syah. Dia itu tujuan utama kajian tindakan. Sebab tu kita anggap kajian tindakan ni semalam kita tengok awal tu, aku dah rasa aku dah pernah buat ni, cuma tak didokumenkan. Baca kan kita buat ni, macam tadi kutu pertama tadi dia kata nak guna jawi 2 suku kata. Sebelum ni memang guna apa? Macam mana dia nak tingkatkan tu? Nak tingkatkan penguasaan pelajar. Nak atasi masalah yang 20/10 pelajar yang ada masalah membaca jawi. Mungkin buat latih tubi. Kita tengok balik kepada program di sekolah kebangsaan, di sekolah rendah. Kalau budak tahap 1, iaitu dalam subjek bahasa. Sebab tu dia ada program pemulihan. Dia ada kelas pemulihan. Dia ada intervensi Linus. Dulu sekarang ni dia tukar tapi sama aja, dia konsep dia masih sama, iaitu pemulihan penguasaan membaca dan menulis. Ini sebab dia panggil guru-guru pemulihan bahasa untuk bahasa Melayu dan juga guru matematik. Matematik ni dia pemulihan dia untuk asas kepada matematik. Itu dia punya kajian tindakan dia. Maksudnya dia selesai dalam skop sekolah tu aja atau dalam skop kelas yang kita terlibat. Kalau macam ni dia lebih besar macam yang saya based on pembacaan saya, berdasarkan pembacaan saya, tajuk ni dia punya pengenalan refleksi ni dia satu kajian yang bersifat di luar konteks sekolah. Dia besar sangat. Kita cuma skop nak kecil soalan kajian pun sama juga. Soalan kajian ni naik sikit saya tak nampak boleh tak tunjuk soalan kajian tu? Lagi atas sikit. Okey. Tujuan. Apakah tujuan? Dia bukan tujuan dia. Dia bukan nak tujuan. Tujuan tu memang apa yang kita buat. Dia bukan tujuan saja. Adakah? Apakah? Saya minta maaf. Saya bising sikit sebab rumah sebelah dia tengah isi rumput Saya tengah buat tak? Ke kelas? Ada bunyi bising? Sikit je. Boleh. Tapi boleh Boleh. Tak payah sebab saya ni rumah dia sebelah. Tadi bunyi sebelah ni tengah bertukang. Tengah duduk ni
Kemudian ada paut belakang ujung tu dia tengah ada sebab fasa projek baru kan. So duk bunyi apa? Crane lah semua kan. Ya, biasalah weekend macam-macam okey. Okay, itu dia punya tujuan soalan kajian. Maksudnya kita nak soalan tu berkaitan dengan apa yang kita rancang. Adakah contoh begini ya. Adakah baca ulang baca berkesan meningkatkan pemahaman murid tahun 3A dalam subjek bahasa Arab? Adakah baca ulang baca, adakah amalan baca ulang baca berkesan untuk meningkatkan prestasi pencapaian? Tadi pemahaman, penguasaan, pencapaian. Itu soalan kajian. Itu lebih kurang macam tu lah. Dia soalan kajian ni kita nak tengok benda yang kita perkenalkan tu macam mana dia punya kedudukan selepas dilaksanakan. Apa hasil dia? Apa kesan dia? Dapat Dapat. Dia sebenarnya kalau objektif dia baca ulang baca boleh meningkatkan pemahaman. Baca ulang baca boleh merangsang penguasaan bahasa Arab. Okay, jadi macam Jawi tadi pun begitu juga. Okay, dengan menggunakan apa, saya perlu lupa dah, apa tag, contohnya buku tag yang tertentu, buku rujukan ni boleh menimbulkan minat pelajar dalam bahasa Arab dan Jawi dan sebagainya. Itu soalan kajian atau objektif. Maksudnya benda yang kita plan, yang kita cadang nak buat, dia nak tengok dia punya apa yang kita nak dapat, hasil dia. Itu dia punya step. Okay, dapat nanti boleh ubah dia. Boleh tengok contoh-contoh. Dan yang latest tu saya ada bagi yang satu contoh yang saya WhatsApp tu boleh tengok. Itu antara yang hampir lengkap. Bagaimana benda tu ditunjukkan dalam refleksi, dalam objektif kajian, tujuan kajian dan sebagainya. Okay, terima kasih. Bulan. Nanti kita next slide ini dalam ni kita proses don't worry. Tadi sebelumnya siapa? Syuhada lah. Saya lupa dah tu. Ya, saya Prof. Okay, silakan. Kejap, saya tunggu rakan saya untuk bentangkan slide. Okay. Saya lain tak okey nak bentang slide. Apa-apa. Okay, Fatin. Okay, sebelum itu saya dalam 5 ahli dan 1 kumpulan. Terdiri daripada saya, Nur Syuhada, Fatin Nabiha, Anna Suha dan Siti Nur Fatihah. Okey, tajuk kami bincang tadi, kita buat Jawi juga. Cuma skop pada isu yang pertama tu pelajar tidak mengenal huruf. Okey, untuk pengetahuan Prof, kami punya kumpulan semua guru kafar, cuma tahun yang mengajar lain-lain. Ada yang mengajar tahun 2, tahun 3 dan tahun saya kena campur 4 dengan 5. Okey, isu dia satu, pelajar tidak kenal huruf Jawi, pelajar tidak dapat membaca huruf bersambung 2 atau 3 suku kata. Refleksi pelajar kurang menguasai asas sebutan huruf Jawi, pelajar kurang mahir dalam penguasaan membaca Jawi. Penguasaan Jawi untuk tahap, macam yang saya beritahu tadi, tahap sebab kami dari tahun yang berbeza. Okey, sebab dia ada yang 2 suku kata, 3 suku kata kan? Dia sebab lagi meningkat lagi. Okay. Sebabnya ada yang murid tahun 2 baru 2 suku kata, tahun 3, tahun 4 dia dah 3 suku kata. Okey. Refleksi dah. Tujuan kajian kami buat meningkatkan tahap penguasaan kemahiran membaca Jawi. Yang kedua, membantu murid-murid yang lemah dalam pembacaan Jawi. Okey, instrumen kajian yang kami buat melalui pemerhatian, ujian dan latihan dalam kelas. Okay. Plan tindakan. Tindakan ni maksudnya apa yang kami buat untuk meningkatkan bacaan Jawi lah pada murid-murid kami. Yang pertama, membanyakkan bacaan Jawi semasa sesi PDP. Maksudnya dalam mengajar tu, macam saya sendiri saya katakan kan, setiap murid wajib membaca sekurang-kurangnya 1 baris tulisan, 1 baris perenggan ataupun gila-gila secara bergiling. Yang kedua, kuasai asas mengenal huruf dan sebutan huruf yang betul. Contoh, alif, tukarkan dia huruf apa, A tukarkan dia huruf apa, macam tu. Okey, ketiga, menggunakan pendekatan permainan BBM di dalam penguasaan bacaan Jawi. Okey, BBM ni ada, kalau Prof nak tengok contoh, ada juga dia sejenis macam permainan. Kita buat macam dam, ada dadu, dan permainan tu dia macam dam ular lah kalau kita famous sebut dam ular. Tapi permainan tu bila kita sampai nombor tu sebut suku kata, cari suku kata, macam tu permainan dia.
inilah cara-cara kita buat. Cumanya plan tidakkah yang biasa kumpulan kami buat hanya 1 dan 2. Banyakkan baca Jawi dan kuasai asas. Cumanya yang ketiga ni, ini ada di antara ahli kumpulan kami yang cadangkan dan dia memang buat di sekolah dan berkesan. Penggunaan bahasa Jawi, penggunaan penguasaan Jawi tu berjaya lah juga. Macam kami yang sebahagian yang belum lagi ni masih belum lagi buat sekolah ni. Okey. Okey, masih okey. Sekejap ni. Sekarang okey, ni clear. Ni kumpulan ni dia nampak. Okay, itu isu dia. Okay, tadi ada sebut dam ular lah, buah dadu semua tu kan. Okay, itu antara strategi atau amalan yang kita boleh masuk dalam kita punya pendekatan tu. Sekarang masalahnya sama. Masalah dia, isu dia sekarang ni memang budak Jawi 2 suku kata, 3 suku kata. Okay, kenapa dia orang tak boleh baca kan? Mungkin dia nak, sebab dia dah keliru. Budak-budak ni dia dah confused. Sebab dia ada bahasa Melayu, Rumi kan. Rumi dia ABC. Ya, kemudian dia jumpa Jawi. Kemudian dia tengok Iqra' balik. Bila dia record balik Iqra', dia belajar untuk Arab. Betul tak? Untuk baca Quran kan. Benda yang sama aja tapi dia macam bertindih dan bersilang. Itu yang menyebabkan kanak-kanak ni yang murid sekolah yang umur 7-8 tahun ni, budak baru nak besar, otak dia bukan macam dah dari kan. Dia akan keliru. So step awal ni punca dia. Okay? Mungkin dari si kolektif pelajar tu, budak tu mungkin masih keliru untuk membezakan setiap huruf tu. Sama ada Rumi, Jawi Arab ni sama je. Dia punya word dia cuma dalam Jawi ni dia tambah mungkin canga dengan apa tu kan? Kan? Betul kan? Ga. Itu dia ni G dengan ni kan. Itu belum masuk dal zal. Itu ro kan, R. Benda yang saya sendiri pun kadang saya ajar Iqra', anak saya tanya zal ro. Saya pun kadang ro zal zain ain tain semua tu kan. Ho. Benda-benda yang memang kita terpaksa explain, nak beza supaya budak ni faham perbezaan dia. So antara yang langkah yang kumpulan ni cuba cadangkan tadi, dam ular. Ya, contoh kan, dam, kemudian buah dadu, kemudian lain-lain. Tadi ada sebut, saya tak tahu, saya lupa yang dia, mungkin rakan dalam kumpulan dah kata dia dah cuba di sekolah dia, nampak ada kesan yang amat positif. Dan dia cadangkan untuk guna kepada rakan-rakan lain. Benda ni boleh kita cuba. Isu dia dah ada kat sini. So dia tengok ni isu, okey, pelajar tidak mengenal Jawi. Okey. Pelajar tidak dapat baca. Itu sambungan 2 suku kata, 3 suku kata kan. Okey. Kenapa benda ni berlaku? Punca dia semua kan. Setelah kita pasti, dekat sini pelajar kurang menguasai asas sebutan Jawi. Okey, pelajar kurang mahir menguasai Jawi. Okey, kita sebut lah. Mungkin kita tambah lagi dari segi kekeliruan dia. Macam saya cerita tadi, A, B, C, alif, bata. Okey, dalam bunyi ya. Kemudian meningkatkan. Okey, tujuan kajian. Tujuan kajian ni kita akan bawa kepada objektif dan soalan kajian. Okey, adakah, contoh kedua soalan ni, adakah buah dadu, adakah dam ular boleh meningkatkan penguasaan kemahiran membaca Jawi? 2 suku kata. Kita katakan seorang rakan buat 2 suku kata, seorang nak tambah 3 suku kata. Nampak tak kita boleh kembang dia punya tajuk kajian tu. Dia meningkatkan penguasaan 3 suku kata, meningkatkan kemahiran penguasaan 3 suku kata Jawi menggunakan dam ular di sekolah bla bla bla. Di dalam kalangan murid 3 Ibnu Sina, 2 Ibnu Sina di sekolah Khafa Pekan, Khafa Bentong. Nampak dia punya tu? Mempertingkatkan, maksud tajuk kita meningkatkan kemahiran penguasaan Jawi, kemahiran membaca. Maksud penguasaan ni dia akan merangkumi membaca dan menulis. Bila boleh baca, biasanya boleh baca baru boleh tulis kan? Tak boleh baca pun tak boleh tulis, betul tak? Ya, betul. Yang mana dulu? Baca dulu kan tulis dulu? Baca dulu baru tulis. Kita kena baca dulu. Boleh baca baru boleh tulis. Prof, maksudnya kita boleh tulis lah, membaca dan menulis macam tu. Tak apa sebut dalam tujuan kajian tu. Meningkatkan penguasaan. Penguasaan tu kita nanti dalam define dia, masa kita kita explain what is penguasaan, apa tu penguasaan ni, kita nak tengok penguasaan dari segi membaca dan juga menulis. Selalu masalah dia membaca dulu kan. Isu utama sekali membaca. Kita tengok satu pun okey dah, membaca.
Nak buat dua-dua pun boleh. Tak apa, kita boleh tajuk kita meningkatkan penguasaan bacaan. Kalau kita letak umum tu penguasaan je, maksudnya nanti tajuk kita bacaan, maksudnya nanti dalam kita punya penerangan tu kita akan tunjuk penguasaan ni merujuk kepada kebolehan membaca dan kebolehan menulis. Kalau kita tulis tajuk kita terus direct, straight to the point, meningkatkan penguasaan membaca jawi, meningkatkan penguasaan menulis jawi. Itu kalau yang menulis ni maksudnya budak yang dah kuasai membaca, mungkin dia masih lemah untuk menulis jawi. Dia boleh tulis tapi mungkin take time, ambil masa. Macam saya, mungkin saya boleh tulis, saya tak masalah nak menulis tapi mungkin ambil masa nak mengejar balik. Kan? Apatah lagi dengan perkataan sekarang ni dia dah dirumikan, jawi kita dirumikan, itu yang jadi isu besar kepada generasi yang umum macam kami. Kan? Post mungkin dia punya, sebab sekarang ni dia eja penuh kan. Kan macam alif yamin, okey lagi. Ayam tu alif yamin ayam lagi. Atau alif Ya, masih sampai ada setengah perkataan dia tambah kan. Saya pun lupa, memang saya baca kadang saya confuse juga. Okey. Buka. Bawa kap. Lah ni alif ke kap? Saya punya gitu. Maksudnya dia dah bunyi suku kata tu dia penuh. Jawi baru sekarang. Itulah yang saya cakap tadi. Itu yang kadang macam generasi saya ni, bila baca jawi tu kadang dia lambat sikit. Dia committed. Dia itu yang selalu mengelirukan. Pasal tak? Committed. Dia punya ejaan tu lebih kurang dengan committed. Ini walaupun joke yang ni sebab tu kadang-kadang kita tengok, contoh kalau pergi sembahyang Jumaat ke, saya biasa berlaku lah benda ni kan, kalau masjid, tapi hari ni kita tengoklah sebab kita punya pendidikan agama ni dah banyak, kita punya pakar-pakar, ustaz-ustaz yang memang menguasai semua, dia balik ke kampung ke ni, dilantik sebagai imam, sebagai khatib. Kita tengok saya tengok perubahan ketara sejak kebelakangan 5-6 tahun, 10 tahun kebelakang ni dengan masjid dia punya memang dipenuhi oleh, biasa dikuasai, bukan dikuasai, maksudnya untuk imam ni selalunya dilantik imam muda. Dan memang kemahiran dia okey. Maksud dia memang cemerlang lah. Dulu sebab mungkin dia baca tag. Tag dia mungkin datang daripada Malay agama. Kadang-kadang tag tu dalam bahasa Melayu. Kan? Tag khutbah. Contoh selalu isu yang akan orang tengok ni, khutbah. Sebab pernah berlaku, saya dekat Taim Malim, Masjid Jamiat Taim Malim. Kadang-kadang saya semayang tu dulu lah. Sekarang ni saya banyak semayang dekat masjid kat rumah saya, tak pun di UPSI. Di UPSI okey. Sebab di UPSI memang yang baca khutbah tu memang pegawai agama yang dilantik. Sama ada grade, ada kadang-kadang pensyarah yang dalam bidang pendidikan Islam, pengajian Islam, bahasa Arab, bidang syariah semua. Dia jemputan tapi yang akan baca khutbah ni adalah pegawai-pegawai yang memang bertauliah. Di masjid pun bertauliah tapi kadang imam tua. Itu imam tua. Dia baca tag yang ejaan dia kadang ejaan baru. Tag dan jawi. Itu yang kadang bila internet dia nak cerita tu, sebab berlaku memang saya ingat kat Taim Malim kadang sampai saya pernah sekali tu sampai sebelah saya ni memang Ustaz Rozaimi, Aurora kan. Dia tengok saya tengok dia nak tergelap. Tapi sebab masa tu dia memang kontrol. Sebab Tok Imam tu tua. Tok Imam memang imam tua. Sehingga bila dalam mesyuarat tu sampai timbullah isu memang ada teguran daripada ahli karya. Dia cakap lah, kalau untuk bab-bab khutbah ni kalau boleh janganlah ni kan, sebab jemaah masjid ni dia faham sebab banyak orang ni, jadi so lepas tu dia orang tukar, okey, jawatan kuasa dia tukar, dia buat perkataan, walaupun kadang dia nak jaga hati imam tua, sebab selalunya kalau orang tua ni dalam karya masjid ni yang memenuhkan masjid, terutama solat subuh kan. Jadi dia cakap lah, tu adalah cakap apalah, kalau cakap solat subuh jemaah biasa mungkin solat 5 waktu ni tak apalah kalau dia nak jadi imam, tapi khutbah ni sebab silap sikit memang akan membatalkan satu karya jemaah kan. Sebab syarat wajib khutbah Jumaat contoh. Sebab pernah di Taim Malim tu terbatal, terpaksa buat semula sebab apa? Imam terlupa khutbah kedua. Dia baca sebab imam tu dia dah ni sampai second imam ni bangun sebab nak cakap mungkin dah ni sebab makmum dah gelisah. Sebab benda ni berlaku. Punca dia daripada tag yang dia orang dapat tu, tag daripada Malay agama, mungkin jawi lama, jawi baru. Itu isu dia. Memang dia terdah ni, bila nak sebut internet kan, apatah lagi sekarang ni mungkin masuk istilah WhatsApp, kalau apa Telegram dia akan
Mungkin pemahaman orang lama kalau katakan Telegram. Okey, Telegram ni mungkin dulu nak hantar kita nak hantar zaman dulu lah, siapa tak tahu sama ada cikgu ustaz masih sempat mengalami alami Telegram. Telegram ni sebelum ada telefon sepenuhnya, telefon rumah pun payah. Okey. Kita pergi Telekom, pergi pejabat pos, kata nak hantar telegram. Kematian. Dia macam telek kan. Dia macam email, macam WhatsApp sekarang. Sekarang WhatsApp on the spot dapat. Telegram dia mungkin ambil masa dalam 10 minit, 15 minit. Dia pejabat pos ni, kita bagi alamat rumah penerima, siapa penerima kita. Dia akan check daerah semua kan. Dia akan masuk kod. Kematian. Ayah dah meninggal, tak apa, tengah ujung ni, balik segera. Kan? Contoh-contoh itu lah. Dia hantar. Kemudian pejabat pos, dia akan cari pos. Sebab dia orang ada kan, sebab masa tu pejabat pos dia dia boleh kata antara medium yang paling dekat untuk hubungkan masyarakat. Dia akan cari pejabat pos yang terdekat. Pejabat pos ni, berita tadi, maklumat yang didapat dan telek tu, dia akan print lah atas dia punya sistem ni sebab dia akan masuk, dia guna sistem online sistem online dia macam telegram disebut telegram dia akan type semua maklumat, akan sampai di cawangan sana nanti dia akan sama ada postman pergi hantar, tak pun balai polis yang berhampiran akan cari alamat penerima. Itu tahun sebelum kita diperkenalkan talian telefon yang penuh Sebab saya pernah benda ni tahun 90-an masa saya sekolah masih guna benda ni Telegram. Hatta parents ayah saya nak hantar duit, nak cepat. Kan sebelum ada online banking sebelum bank dia ni gunakan pergi pejabat pos atau pos bergerak, hantar. Duit dia akan masuk ke akaun saya. Saya dapatlah maklumat Telegram tu. Okey, duit bayaran RM50. Itu isu yang kita ada. Balik kepada ini. Nampak benda ni nampak? Dah ada. Saya tengok kumpulan ni dia buat clear. Cuma nak kembangkan untuk setiap individu. Kemahiran. Maksudnya meningkatkan penguasaan jawi. Meningkatkan kemahiran membaca jawi. Meningkatkan memperkasakan kemahiran dua suku kata. Bacaan jawi, budak 3 bla bla. Maksudnya kita budak ni, dia punya sampel atau subjek ni, kita letak yang spesifik. 2 Ibnu Sina di Kafar bla bla. 3 Ibnu Sina Kafar bla bla. Kita terus, sebab ini nak bezakan kajian tindakan. Tindakan ni dia akan spesifik apa yang kita nak buat. Menggunakan dam ular dalam memperkasakan penguasaan sebutan 2 suku kata. Jawi, bla bla. Dam ular dalam meningkatkan penguasaan Jawi. Okey, dapat bulan? Okey, kelas. Nampak. Prof, nak tanya boleh tak? Okey. Nak tambah kan macam plan tindakan ni, apa yang kita buat untuk bagi pelajar-pelajar mahirkan tujuan kajian kita kan? Contoh, kalau saya tambah lagi, plan tindakan ni macam dalam Jawi, contoh yang saya nak tambah, makna guru-guru perlu mahir dulu dalam penguasaan Jawi baru dia boleh ngajar budak-budak. Boleh tak tambah macam tu? Yalah, itu prosedur dia. Maksudnya dia kalau dalam ni, maksudnya dalam metodologi kajian. Dan metod kajian dia. Tapi dalam kajian dia sebut sebagai model yang kita nak guna tadi. Okay, mungkin peringkat awal, kita melatih. Kan kadang-kadang kita punya program, kita punya projek ni, kita buat research kajian ni, kita nak sekolah kita. Mungkin ada 3 orang guru. Kita 3 orang mengajar. So kita nak propose, kita yang cadangkan pendekatan ni. So kita nak propose 2 rakan kita yang lain. So kita train 2 orang dulu. Yang pertama, langkah awal kita melatih. Lepas kita kena pasti masalah dia budak masalah Jawi semua. Jadi kita guna benda ni dah cantik. So kita nak propose kepada satu sekolah. Maksudnya mungkin ada 2 guru lain yang mengajar subjek yang sama untuk semua. Untuk satu sekolah lah. So kita nak propose, okay, aku guna benda ni, Ana guna benda ni, cantik, menarik, berkesan. Jadi kita train, kita latih dulu 2 yang tadi. Kita terang, okay, macam ni, dia buatlah, tunjuklah, dia masuk kelas kita, dia tengok macam mana kita mengajar contoh. Itu prosedur, langkah-langkah. Selepas dia orang dah faham, dia orang pula akan implement dalam kelas yang dia orang mengajar.
Itu dalam pelan tindakan kita. Kita boleh tengok dia punya ini dalam kajian biasa disebut sebagai metodologi kajian. Metod ni dia akan bila metod kajian dia akan cerita pasal apa yang kita nak buat. Apa kita nak buat maksudnya kita nak guna kita nak guna buah dadu. Amalan kita mengajar menggunakan dadu. Dia ceritalah apa itu dadu, apa itu dam, apa itu ular, apa semua tu kan. Apa itu ulang baca. Kemudian kita akan cerita siapa sampel kita. Siapa kajian kita. 20 orang pelajar, 20 orang murid, 3 Ibn Sina di sekolah bla 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 yang menghadapi masalah jawi. Yang telah dikenal pasti masalah kan. Kemudian apa instrumen dia? Instrumen itulah kita guna pemerhatian. Dan saya tak instrumen pemerhatian ni macam mana? Pemerhatian ni kita punya proses. So bila pemerhatian ni kita akan ada instrumen catatan. Borang atau kita panggil borang catatan pemerhatian. Orang kaji selidik macam tu dalam kelas? Tak, kaji selidik ni, soal selidik ni kita bagi. Itu kalau pemerhatian ni kita perhati, so kita ada catat. Okey, dia ni boleh baca, dia ni bergerak aktif. Maksud borang catatan apa maksud saya? Faham. Maksudnya borang tu kita bina sendiri untuk nak tengok murid-murid kita dalam kelas. Sama ada kita bina ke, kita nak ambil daripada orang lain ke, kita replicate ke. Sebab biasanya kajian ni dia tak perlu detail sangat tapi kalau dalam kajian fundamental semua dia kena mention. Kalau dia buat soal selidik. Soal selidik ni dia buat sendiri ke atau dia ambil orang punya. Kalau dia ambil orang punya dia kena bagi kredit. Kalau dia bina sendiri, dia perlu ada kesahan dan kebolehpercayaan. Dia kena ada pilot test. Itu kalau kajian fundamental, kajian ni. Tapi kalau dalam kajian tindakan ni, dia cuma kita sendiri yang buat, kita sendiri nak selesai masalah kita. Tu tak perlu terlampau rigid. Itu beza dia, kajian tindakan dengan fundamental. Walaupun kita nampak kajian tindakan ni, simple aja. Semua kita boleh buat sendiri, kita boleh bohong sendiri. Tapi kesan dia memang membaiki amalan kita. Dia bukan semata-mata dalam pendidikan. Dia boleh dalam mana-mana bidang. Mungkin kajian tindakan kita pergi bekerja. Mungkin duduk di organisasi, kita kerja, kadang ada isu layanan kaunter. Sesama rakan kita, bukan orang luar yang kaji kaunter tu, tapi kita mungkin duduk dalam. Kita kerja kadang-kadang saya duduk kerja bank, kita buat pemerhatian. Budak-budak kaunter ni macam mana. Mungkin kita dapat feedback daripada customer complain, counter service, counter lambat lah apa semua, tak mesra, muka masam. Sebab orang yang frontliner ni, orang yang duduk di barisan hadapan ni, sebab dia stres, tu yang kadang ni. Macam mana kita nak atasi? Sebab kita pasal, kita tengok balik dulu-dulu. Kalau sekarang ni saya rasa perkhidmatan kaunter ni dari segi layanan dah mungkin dah termasuk dalam silibus program untuk ni, contoh macam nurse. Dulu kita tengok dulu kalau orang lama kalau nak pergi hospital kerajaan ni takut. Jumpa staff nurse yang senior, yang matron dengan tua-tua ni. Sekarang ni masih ada tapi yang mungkin dah nak pupus lah. Nak pencen semua kan. Sekarang ni dia tengok nurse baru. Memang doktor baru. Kan diorang walaupun diorang kerja stres tapi diorang layan kita macam mana. Doktor kita ni sakit. Orang pergi hospital ni semua orang sakit. Sihat takkan pergi hospital lah. So dah lah sakit kena layan gitu. Lagi dia stres. So memang mungkin dah masuk dalam silibus latihan pegawai perubatan ni. Silibus untuk jadi nurse dalam kuliah dah dia masuk. Nak jadi attendant hospital apa dia nak jadi nurse ni. Tambah mungkin dia punya pengurusan dia panggil apa? Adalah subjek dia yang berkaitan dengan pengurusan emosi. Dalam kelas, dalam DPLN pun dia ada pengurusan co-curriculum, pengurusan curriculum. Itu tujuan dia, pengurusan bilik darjah. Mungkin dia ada kaitan dengan psikologi, pengurusan pembelajaran tu. Di kurang macam tu lah. Sebab tu dia ada topik yang berkaitan dengan counselling, berkaitan dengan psikologi, berkaitan dengan kita nak mengurus bilik darjah. Kadang-kadang dia tengok sebab apa kita kadang orang yang tak tahu bab pendidikan ni, kadang dia tanya orang yang bukan bidang kita, kenapa kami kena belajar sekolah dan masyarakat ataupun universiti dan masyarakat. Sebab saya mengajar mungkin daripada bidang lain mungkin sebab saya pernah mengajar untuk pensyarah daripada universiti swasta yang bukan pendidikan, dia orang ni bidang macam-macam, business, engineering semua. Bila kita cerita benda ni, baru diorang nampak, benda ni kita belajar tentang sosiologi manusia. Antropologi. Tentang manusia, sosial manusia ni hidup, dia ada perasaan.
Macam mana kita nak tangani pelajar macam mana nak masuk kelas, dia nak ambil hati, dia nak memulakan pengajaran. Step-step ni dalam KPD tu. Bukan terus masuk, okey. Cuba kita tengok dekat universiti ke, cuba tengok pensyarah yang baru, pensyarah yang bukan bidang pendidikan ni, style dia mengajar macam mana. Dia masuk, dia seorang cakap. Mungkin dia tak ada pengalaman mengajar. Dia tu masuk, dia lecturer. Itu benda tu berlaku lah. Bukan cakap di UPSI pun ada. Sebab UPSI dia ada program yang bukan pendidikan. So ada pensyarah. Bila saya sembang dengan kelas, saya tanya lah. Bila saya mengajar KPD ni, saya tanya pelajar saya. Okey, macam mana? Okey, kamu fakulti pensyarah ni. Sebab okey, kadang pelajar sebutlah, kadang ada juga pensyarah kami yang especially yang baru-baru kan. Maksud tak apa dia mengajar, dia seorang suka. Itu yang kata mengajar ni kadang kita syok sendiri kan. Itu proses dia. Itu juga dalam kita punya kajian tindakan ni. Sebab kajian tindakan ni, dia bukan semata-mata dalam tindakan, dia boleh juga buat dalam organisasi lain, di Sostek, di Kelang, tapi dalam konteks kita nak selesaikan skop kerja kita aja. Okay, mungkin kita sebagai pengurus pejabat, okay, supervisor dalam department tu. Kita tengok staff kita nampak stres je. Kan? Mungkin kita nak cuba nak ceriakan luar. Kita fikir-fikir lah. Apa masalah, apa isu dia. Kita buat refleksi lah. Aku masuk, staff tengok aku muka macam takut. Semua bila aku masuk je, mula tengok daripada luar kita perhati. Kan tinted, orang tak nampak kita perhati. Semua ceria. Bila kita buka pintu aja, staff macam, bos datang. Dia diam. So kita pun rasa tak puas hati kan. Kita pun rasa macam, aku ni cengih ke garang sangat kan? Aku ni backing ke apa? Mungkin itu kita punya refleksi. Muhasabah. Macam mana kita nak baiki? Itu kita dapat maklumat. Kenapa ni panggil seorang, dua, apa ni? Cik buat macam ni. Puan macam ni. Tapi biasa staff dia takkan luahkan lah. Dia mungkin, sebab bila kita kerja makan, especially di private lah, dia memang bos, memang bos lah. Sebab kalau di institusi pendidikan ni tak, biasa kalau di kalangan guru ni dia tak masalah. Sebab guru ni dia pendidik ni biasa dia hubungan dia ni. Tapi kalau tengok di jabatan-jabatan lain. Pertama di swasta lah. Apatah lagi kalau syarikat yang kecil-kecil. Kalau organisasi yang besar macam Kelang-Kelang milik international ni okey sebab dia ada dia punya set standard of SOP dia ada standard of procedure, dia punya operation dia kan. Maksud dia ada hierarki dia. Tapi kalau syarikat yang kecil-kecil ni, kita lah pemilik, kita lah mega holding, tapi staff meluat kita. Kita mungkin kajian tindakan tu kita buat. Macam mana kita nak ni? Tanya dia apa masalah yang kita buat lah. Kemudian kita cuba implement. Okay, tengok mungkin di jabatan kerajaan. Tengok sebelum ni. Ini mungkin daripada kajian tindakan lah. Sebelum ni, kerajaan kerajaan diberi rehat. Pukul 10 rehat. Itu yang penuh di ni kan. Kadang lajak sampai pukul 11. Di kantin kan. Lepas tu mungkin ada dasar, ada jabatan, dia menyediakan pantry. Hanya lunch saja keluar. Breakfast apa makan semua boleh di jabat. Benda tu berlaku kan di sekolah. Sekarang ni dah ada. Dulu payah bilik guru je. Sekarang ni dah ada, mungkin ada sudut dalam sekolah yang luar sikit di ni. Mungkin ada sudut, dia sediakan ruang makan. Masuk dia letak situ. Okey. Sama ada dia nak buat dalam bentuk kutu ke, kutipan bulanan ke. Letaklah. Okey, sebulan ni minta RM10 disediakan makanan ringan. Letakkan kopi, Milo, teh semua yang untuk ni. Mungkin kalau canggih lagi ada vending machine ataupun ada cappuccino situ mesin. Espresso semua boleh ada. Ini selepas dia tengok, dia buat refleksi. Kenapa staff dia keluar, balik lambat. Tak pun alasan pergi semayang, pergi solat. Surau, jauh sikit, lambat. Dia ambil masa. Pukul 2 baru nak solat contoh. Dia kan waktu rehat. Sebab rehat, kadang-kadang sejam rehat tengah hari tu, dia sepatutnya dia makan sekali dengan menyelesaikan keperluan lain. Tapi dia ambil masa. Lepas tu pukul 2 masuk, baru nak solat. Itu yang tergendala operasi kamu permata counter. Itu benda yang kajian. Dia simple lah kajian yang dalam kita punya organisasi. Okey, dapat Okay, so ni clear ni. Dia ada lagi? Satu kumpulan lagi, dua kumpulan lagi? Ada lagi kumpulan yang ni? Okay, ada soalan? Okey, silakan. Okey, Hayati. Okey, kejap ya.
Saya bacakan je boleh Prof? Boleh. Okey, kami buat bawah subjek ibadah, kafar, topik ibadah di bawah subtopik wuduk. Isunya yang kami nak membangkitkan adalah wuduk yang sempurna, iaitu meningkatkan kemahiran dalam berwuduk dengan baik di kalangan pelajar tahun 2. Okey, dalam tahun Ini 2. refleksi Okey, kejap. Tajuk ni tahun 2 ni kita beri spesifik terus ke 2 Ibn Sina di Skriptis, 2 Ibn Sina, 2, 3. Kejap kita terus skop sampel kajian tu, lokasi kajian kita nyatakan terus. Sebab ini kajian nyatakan meningkatkan kemahiran berwuduk dalam kalangan kemahiran, berwuduk ni guna pendekatan apa? Meningkatkan kemahiran berwuduk menggunakan apa yang kita nak buat, amalan kita nak buat, strategi yang kita nak ajar tu. Okay? Dalam kalangan siapa dia? Tak pun amalan kita sebut amalan, tak pun macam tadi lah, baca ulang baca, memacu. Sebab tajuk kajian kadang kita boleh, dia tak seperti kajian biasa, bukan macam kajian fundamental, dia kena spesifik. Kajian ni memacu. Baca ulang baca, memacu kemahiran hafazan. Surah bla-bla. Okey. Dab ular, meningkatkan suku kata Jawi, 2 suku kata, 3 suku kata. Dalam siapa budak dia, siapa sampel dia. Okey boleh Aiti teruskan. Okey, saya teruskan ya. Okey, untuk refleksi, kita ada 5 refleksi. Yang pertama, pelajar yang masih keliru dalam mengenal pasti perkara wajib dan juga perkara sunat dalam mengambil wuduk. Yang kedua, masalah untuk mengingat perlakuan dan urutan anggota badan ketika mengambil wuduk. Yang ketiga, pelajar sukar untuk mengingati doa selepas wuduk. Yang keempat, pelajar kurang mengamalkan adab-adab ketika berwuduk. Dan yang kelima, pelajar tidak dapat membezakan perkara makruh dan juga perkara membatalkan wuduk. Untuk tujuan kajian ni, yang pertama sekali adalah untuk mengenal pasti dan membezakan perkara wajib dan juga perkara sunat ketika mengambil wuduk. Yang kedua, meningkatkan kemahiran mengingat perlakuan dan urutan anggota wuduk dalam kalangan pelajar. Yang ketiga, mengatasi masalah pelajar dalam hafalan doa selepas wuduk. Yang keempat, mengamalkan adab ketika berwuduk dengan betul dan baik. Dan yang kelima, dapat membezakan perkara makruh dan juga perkara membatalkan wuduk. Kejap Ustazah. Okey. Dekat tujuan ni, cantik. Tujuan cantik ya. Dengan kita tengok tujuan ni, dia ada 5 tujuan yang disenaraikan. Mengatasi masalah murid dalam hafalan doa selepas duduk. Itu kita boleh buat satu kajian. Contoh, bagaimana kita nak menggalakkan, maksudnya kita nak meningkatkan hafalan doa selepas duduk dalam kalangan. Menggunakan apa? Kemudian ada orang lain, katakan ahli kumpulan 5 orang boleh buat. Mengenai pasti menggalakkan maksud kita nak suruh, maksud kita nak memandai, nak memahamkan pelajar supaya dia orang boleh beza perkara wajib sunat dalam wuduk. Meningkatkan kemahiran mengingat perlakuan wuduk dalam kalangan pelajar menggunakan apa? Contoh, maksudnya di sini tujuan ni pun dah boleh jadi kita pecah kajian tu. Kalau kita ambil tadi, keseluruhan tadi, meningkatkan kemahiran berwuduk, itu besar. Boleh juga. Tapi kalau kita nak bahagikan lagi, orang lain boleh ambil tujuan aja. Boleh pecah. Maksud simulasi mengambil wuduk dalam meningkatkan kemahiran pelajar untuk wuduk secara lengkap. Latih tubi. Maksudnya mungkin menghafal kan? Latih tubi. Tak pun ulang baca untuk menghafal doa-doa dalam wuduk. Faham tak? Jelas tak? Nampak tak? Itu kajian kita nak boleh masuk. Ini yang dikatakan kita punya lopong, gap yang kita boleh kembangkan tu. Banyak benda kita boleh kembangkan. Yang satu skop kita cerita pasal wuduk je. Tapi kita boleh cerita banyak benda. Sekarang ni nak buat wuduk, tapi kita nak masukkan semua. Boleh juga. Atau kita nak buat cerita wuduk, satu soalan je. Nak tengok satu je masalah. Mungkin dalam kelas ni ada mungkin rakan kita yang budak dia masalah dia ambil wuduk tapi bab hafalan, bab doa wuduk, step-step yang perkara yang membatal dan makruh dalam wuduk. Itu benda yang kita boleh sini kita letak.
kita nak memahamkan supaya pelajar boleh menguasai atau mengingat benda tu sampai bila-bila. Ya? Nampak kemudian pergi seterusnya. Okey, seterusnya instrumen yang kami gunakan, pendekatan yang kami gunakan yang pertama adalah simulasi, demonstrasi dan pemerhatian. Yang kedua, latih tubi, menerusi lembaran kerja. Yang ketiga, soal jawab antara guru dan juga pelajar. Dan yang keempat, tasmik, iaitu memperdengarkan hafalan secara individu di hadapan guru. Okey. Itu lah tadi saya sebut lah. Okey, tasmik. Untuk ni, memperkasakan penguasaan budak membaca Al-Quran. Dia boleh ingat kan, dia baca ulang, dia kali dia kena tasmik dengan sesama dengan guru. Okay? Duduk bersimpuh ke, bersila, belaga lutut dengan cikgu, dengan ustaz untuk ni. Kan? Dia baca kan? Baca ulang. Itu dia ada kaitan lah. Maksudnya benda tu, instrumen yang kita guna atau amalan yang kita nak masukkan dalam kajian kita. Okay. Terusnya, ada lagi? Itu saja daripada kumpulan kami. Okay, nampak tak sekarang kelas? Dah habis semua kumpulan kan? Ya, habis dah. Okay, habis. Sekarang nampak tak apa yang daripada refleksi tu kita nak bawa kepada kajian setiap individu. Tadi saya sebut dalam bank macam mana, macam konten macam mana bos nak baiki, itu kajian dalam organisasi ya. Dan ni kita nak buat kajian dalam pendidikan. Banyak benda yang kita boleh cerita. So saya tengok 5 kumpulan ada tentang Jawi, Al-Quran, Bahasa Arab, Wudu. Dan ada ni kan. Di situ kita dah boleh setiap orang, kadang-kadang satu kumpulan 5 orang, satu topik, satu isu besar tu dia boleh pecah kepada beberapa isu kecil yang setiap orang boleh ambil satu. Tadi yang Hayati tadi pasal wuduk aja. Dia tunjuk macam mungkin nak tengok seorang nak tengok doa aja. Seorang nak tengok rukun wuduk aja. Kan? Seorang nak tengok mungkin perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Banyak kan? Kadang kita confirm memasukkan mengeluarkan angin, makan ke. Makan pun kadang kita fikir balik, macam mana kita nak bagi budak ingat sebagai makan ni bukan makan kita duduk bersila, kita makan, kita minum. Tapi benda yang mungkin kadang ada kan, lepas rehat, masuk kelas kita mula semayang. Ini benda tu kadang ada sisa makanan. Tertelan dia, antara punca yang antara faktor yang membatalkan semayang kita. Itu benda yang ni sebab kemudian sentuhan yang membatalkan wuduk. Betul Prof nak tanya, instrumen boleh kita guna lebih daripada satu? Dia instrumen banyak lah. Satu boleh, dua lebih tak apa. Tapi kita kena justify. Kenapa? Katakan, soal selidik ni biasa kita akan bagi kepada pelajar. Untuk pelajar jawab. Sama soal selidik ni, nak tak best soal selidik. Sama ada kita bagi kertas soalan, budak jawab. Atau kita baca, seorang, ni kamu nak jawab apa? Ya tidak kan? Mungkin faham. Tapi kita tengok balik sampel kita, responden kita tu, dia boleh membaca dengan lancar. Macam sekarang ni kalau saya buat kajian, saya bagi kepada kelas ni tak masalah. Soal selidik saya tulis panjang mana pun, ustaz, ustazah, cikgu-cikgu sini semua boleh baca ke? Faham. Tapi kalau budak yang masih merangkak-rangkak nak membaca, kita nak tanya dia. Dia baca pun, sudah. Budak tahun 1 contoh, nak cerita pasal masalah Jawi, dia baca BM pun masih. Jadi soalan tu dia tengok balik macam mana bentuk soalan. Tapi biasa budak ni kita buat temu bual. Temu bual maksudnya kita dah ada soalan, kita tanya setiap orang yang sampel kita, panggil seorang, kamu next, ni. Itu contoh. Tak semestinya kita guna. Tengoklah kita punya instrumen tu temu bual, soal selidik, kertas ujian, kita tengok laporan pemarkahan dan sebagainya, latihan dan sebagainya. Dapat ya? Masalah? Dapat? Lain? Boleh Prof. Ya, ada lagi soalan? Prof, nak tanya untuk penulisan proposal ni kan, dia secara individual tapi bincangan tu refleksi melalui grup lah. Maksudnya nanti hasil bila untuk 21-20 tu dan seterusnya pada kajian yang siap untuk hantar laporan akhir tu, secara individu. Tapi kita skop tu, ni saya buat ni cuma latihan. Kalau nak teruskan secara individu, nak teruskan dengan tajuk atau skop yang dah bincang tu atau nak buat benda lain pun, saya serahkan kepada kebijaksanaan masing-masing. Kalau nak buat secara berkumpulan tu pun
tajuk tu benda yang sama pun okey. Tapi kajian dia satu laporan yang berbeza. Dapat Fiza dan rakan-rakan? Okey, dapat. Terima kasih, Prof. Cuma ni saya nak tunjuk latihan. Maksudnya perempuan kita ada kefahaman. Dah buat latihan sikit, kita nampak dah macam ni. Berdasarkan contoh-contoh atau bahan yang saya sediakan tadi. Saya dah bagi tu. Dari terbaru. Kita tengok sikit, saya nak tunjuk sikit yang saya bagi tadi. Ini laporan yang lebih detail lah. Nampak kan ni? Nampak tak? Nampak. Okey. Anda boleh tengok dekat saya hantar dari WhatsApp tu. Okey, ni contoh boleh baca ni ya. Pelaporan ni format ni selain lengkap tapi di dalam ni dia ada proposal lah. Proposal dari sikit tapi ini yang kita sebagai satu panduan laporan yang lengkap. Okey. Ya ini yang format ni saya dah bagi semalam saya dah letak kan. Okey, ni contoh. Tengok isi kan tak apalah benda-benda ni just. Ni benda tak payah nanti yang ini semua saya tak nak. Saya nak tulis tajuk, nama, tu semua ni. Boleh ini tak payahlah. Ini kalau buat tesis tak apalah benda ni. Ini kita nak laporan yang betul-betul tapi semua ini sebagai kita punya sebagai latihan dalam subjek KPR ni aja. Okey, cuma ini aja. Tu buat tajuk, tu letak. Mana tu cerita benda ni, abstrak kajian apa dia. Okey. Kan tajuk dia apa dia nak buat berkaitan meningkatkan kemahiran membina ayat mudah dalam penulisan bahasa Inggeris menggunakan ni maksudnya dia punya amalan yang dia nak perkenalkan. Little book teknik ni merupakan amalan. Baca ulang baca sini. Kan? Wuduk tadi, dam ular sini. Buah dadu sini. Guna buku apa? Ini merupakan teknik atau amalan yang kita nak perkenalkan kepada budak-budak ni. 36 murid tingkatan 2. Cendekiawan. Okey, 2 Ibnu Sina. Dan sebagainya. Di sekolah, kalau nak mention lagi, kita nak tambah lagi di sekolah di Kafar bla bla bla. Di sekolah rendah agama Mentong dan sebagainya. Dapat Ini tajuk dia. Kelas? Clear? Ni maksudnya kita nampak meningkatkan. Meningkatkan, memperkasakan itu dia punya kata kerja yang kita boleh create sendiri. Satu lagi nak elak. Mungkin satu kumpulan dia buat benda yang sama tapi dia ubah sini meningkatkan. Seorang guna meningkat, seorang guna memperkasakan. Ini membaca ayat mudah. Ni tu tukarlah membina. Mungkin dia nak buat nak kemahiran membaca. Nampak tak dia punya masalah ni kan? Kan masalah dia, ini dia punya refleksi dia. Pelajar mempunyai masalah membina ayat mudah dalam penulisan. Bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa semua. Kan? Tak pun dalam topik, dia boleh lagi. Detail. Bahasa Inggeris, topik bla bla. Bahasa Melayu, topik apa, tema apa. Dapat? Kemudian dia akan pergi, ini abstrak, ini lepas siap kajian ni, okeylah. Ini refleksi dia. Tengok sini cara dia menulis. Ini contoh lah, ini yang laporan lengkap. Tapi dari sini, panduan ni kita boleh gunakan dalam kita menyediakan proposal. Okay. Ini dia ada tema semua, kita tengok. Ini yang saya bagi semalam kan, ada sikit dia punya ni. Apa yang kita cuba nak masukkan? Pengalaman. Sebab kajian tindakan ni, dia berdasarkan kita punya rasa hati, gerak hati, pengalaman kita. Kalau kajian fundamental, kajian saintifik tu, kita tengok di luar, kita baca semua. Dan kita boleh select juga berdasarkan kita punya bidang kita, kepakaran kita. Okay. Bukan saya nak buat contoh macam saya tadi saya cerita pasal sejarah kan. Mungkin pemerhatian saya berdasarkan fungsi saya sebagai pesyarah yang saya banyak terlibat dengan pelajar, saya mengajar juga budak untuk khusus ini, khusus kajian tindakan dalam khusus KPD adalah seminar refleksi ya. Selalu saya dapat budak sejarah, budak geografi dengan budak pengajar Islam. Apa masalah dia orang cerita? Dia kata kalau sekolah mengajar sejarah macam ni. Kalau mengajar moral macam mana? Kan? Sebab saya pernah dapat 2-3 semester mengajar sejarah, ada pelajar dia cerita saya silap pilih bidang. Kenapa saya nak jadi guru sejarah?
Saya menyesal pilih bidang sejarah. Mengajar sejarah ni memang susah. Itu dia punya refleksi dia punya muhasabah dia selepas dia habis praktikum, dia balik ke sekolah, dia balik ke universiti semester akhir. Dia sendiri, dia cakap depan, sebab dia cerita, sebab saya punya style, Lek, dia orang kena, saya bagi masa sejam, setiap orang lebih kurang setengah jam lah. Ada katakan kelas tu 30 orang, 40 orang. Okay, selama 14 minggu, kita akan bagi lah. Okay, sejam, tak pun setengah jam, tak cukup setengah jam. Setengah jam, kamu kena duduk depan, setiap kali kelas, katakan kelas 2 jam. At least 3 orang. Duduk, buat jadual, cerita pengalaman sepanjang berpraktikum tanpa ada tag, cuma guna apa pengalaman yang kamu boleh ceritakan, baik, buruk, busuk, semua cerita. Last sekali, soalan terakhir, betul tak kamu pilih bidang yang betul nak jadi guru? Sebab saya cakap, saya tak nak nanti bila kamu dah habis, sebab kamu dah lalui benda ni, pengalaman duduk sekolah, tiba-tiba posting, kamu silap pilih bidang. Bila kamu saya dapat sepanjang saya buat tu ada 2-3 orang yang tak suka, tapi seorang tu memang dia nekat, dia kata saya takkan jadi guru, memang saya takkan minta posting. Sebab saya tengok background dia, memang budak ni suka bisnes, masa dia dekat universiti pun dia buat bisnes, dia ada sewa kereta, dia jual buku, macam-macam dia buat. Masa jumpa dia memang bisnes lah. Termasuk seorang dalam memang top lah dekat, dia buat bisnes, kalau kita perasan satu jenama ni rangkaian ni satu susu intri ke. Pasal lalu highway ada satu makanan suplemen ni, intri. Ini dah memang multi millionaire. Ini antara pelajar dalam bidang pendidikan yang memang cenderung di situ. Ada lagi ramai ini contoh ini refleksi dia cerita sini. Boleh tengok, nanti cikgu semua boleh tengok sini. Bagaimana penulisan refleksi secara laporan akhir. Ini laporan dia. Tapi bolehlah gunakan ini sebagai guideline untuk penyediaan proposal. Lepas tu dia akan pergi kepada fokus kajian, tujuan kajian dia. Maksudnya apa matlamat kajian ni? Kajian dilakukan adalah untuk memfokus kepada kemahiran menulis atau writing skill kajian. Nanti bagi okey. Dia ceritalah apa ni kan, kenapa dia nak buat kajian ni. Kemudian objektif. Okay, umum, khusus, tak ada khusus, tak ada umum, tak apa. Tu khusus. Spesifik, objektif je. Kita pulang objektif kajian. Tujuan kajian ni mempertingkatkan. Bisa objektif umum ni dia akan sama dengan tajuk. Maksudnya mempertingkatkan kemahiran menulis bla-bla menggunakan kosakata, menggunakan bla-bla. Okey, ini khusus. Membantu murid membina ayat. Dia beza kalau nak tambah soalan kajian pun boleh juga sini. Soalan kajian ni dia sama dengan objektif ni, cuma beza dia objektif dalam bentuk penyataan. Soalan kajian dia dalam bentuk soalan. Dia akan ada question mark, akan ada tanda soal. Katakan membantu murid membina ayat mudah dalam penilaian bahasa Melayu. Adakah apa tadi? Dia kata tadi yang little apa tu, buku tu boleh membantu murid membina ayat mudah dalam bahasa Melayu. Adakah menggunakan ni boleh menghasilkan buku mengikut kriteria ini? Adakah dengan menggunakan pendekatan ni boleh membantu murid menghasilkan buku mengikut kriteria? Apakah? Dia ubahlah. Apakah, adakah, bagaimanakah? Bagaimanakah dengan pendekatan bla 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 boleh membantu murid menghasilkan buku mengikut kreativiti? Bagaimanakah? Adakah bla 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 dapat meningkatkan pencapaian murid dalam mata pelajaran? Adakah? Bagaimanakah? Itu antara soalan kajian yang kita boleh buat. Kita dapat okey, clear sini. Objektif semua boleh diukur Objektif ni kita tengok balik dekat belum taxonomy tu kan. Faham kan belum. Cikgu biasa buat soalan kan. Soalan tu kita ada bagaimana kita nak bentuk soalan. Okey, dah tengah belajar dengan Dr. Zahari tentang apa? Pentaksiran dan pengukuran, betul lah. Yang tu dah tengah mungkin dah ada kena buat apa? GSU, betul tak? GSK, GSU. Kan? RTH. Lepas tu kita buat berdasarkan DSKP. Kita akan keluarkan kepada GSK, jadual spesifikasi kandungan, dan kita akan buat JSU. Dalam KPD pun ada juga benda tu. Kan? Okay, antara tugasan dia, kalau tak silap saya, kalau KPD ke dalam pentaksiran pengukuran ni, menghasilkan set soalan. Kan? Ada soalan objektif. Okay, bagaimana kita nak buat soalan tu, bagaimana kita nak bina soalan tu. Jadual, jadi kita nak ikut jadual berdasarkan DSK, berdasarkan silibus. Soalan aras tinggi, aras rendah, aras sederhana. Okay, itu benda ni Okay, seterusnya kita pergi kepada sasaran. So kita punya sampel kita.
Sebab biasa dalam kajian dekat ni dia guna sasaran, dia tak guna sampel. Okay. Populasi dan sampel, biasa gitu, populasi besar. Sampel ni yang kita nak kaji. Okay, biasanya kalau dalam kajian dekat disebut sasaran lah. Siapa sasaran kajian kita? Siapa yang jadi responden kita? Sasaran 36 orang murid, 2 cendekiawan. Okay, saya mengutusan, okay, clear? Okay, ini dia punya proses dia. Cerita kan, dia punya langkah-langkah yang kita dah tunjuk, misalkan jadual, misalkan model-model tu. Okay, langkah 1, langkah 2, langkah awal. Tak apa kita nak pakai 2 cycle tu, dua gelung, 1 gelung. Nak guna model SOMAC ke, McTaggart ke, Levin ke. Ini langkah-langkah dia. So dia bermula dengan tinjauan masalah. Tengoklah siapa punya propose langkah dia kan. Yang kita propose nak guna siapa. Dan seterusnya sehingga blok apa kita buat, tindakan susulan. Ni yang selepas dia nak proses dia nak buat tu, sehingga kita laksanakan kajian. Ini nak masuk bahas semua kan. Okay. Ini kita laksanakan aktiviti. Ini kajian kita. Ini kita dalam prosedur kita melaksanakan kajian. Okay, ya? Dan seterusnya kita dapat refleksi. Selepas kita laksana, kan tadi saya sebut kan ada refleksi balik kan. Kita buat tu berkesan tak berkesan? Apa ni? Seterusnya kita tengok hasil dia. Ini hasil apa kita dapat sini. Ini hasil lah. Dari sini kita cadangkan untuk orang lain. Di depan macam mana? Nampak eh? Ini contoh Ini contoh dia. Saya rasa dalam 15 muka surat, 20 muka surat dah memadai, dah banyak dah. Tapi sekarang kita punya target kita untuk 21 dalam masa sebulan setengah ni, kita siapkan satu sampai sini aja. Ni sini. Pelaksanaan ni kita just masuk tinjauan awal. Kita belum laksana lagi, kita masuk tinjauan awal dulu. Belum kita pergi kepada yang step yang tindakan. Tapi boleh support. Saya rasa mungkin ada rakan-rakan kita ni, dia akan laju, dia faham, dia tahu buat semua. Sampai siap buat dah. Saya boleh jamin, saya boleh kerap jari nanti pada 21-20 tu akan ada pelajar yang bentang semua. Saya boleh jamin dan saya cabar. Ini pengalaman saya untuk DKI ni, walaupun macam ni, tapi memang akan ada. Sama turun daripada langit ke atau buat sendiri. Turun langit tak apa, tapi kita faham. Sebab banyak cek dalam internet, nanti cari Google benda tu ada, cuma yang penting kita faham. Tahu nanti tengah-tengah bentang tu saya tanya kan, kalau tak saya boleh tahu sama ada benda ni anugerah ilahi ke atau dia punya usaha dia ke kan, turun daripada langit ke semua. Kalau dia buat sendiri, dia boleh cerita. Tapi yang anugerah ni kadang itu kita boleh dapat detect dah kan. Dia benda yang ni sebab ini berdasarkan pengalaman saya. Bukan saya seorang, bila kita semua orang itu, cikgu pun gitu juga nanti. Kita boleh tahu benda yang bila kita buat sendiri ni, budak kita boleh pelajar dia boleh cerita. Step bila dia tanya, okay, sampel kenapa pilih ni? Dia ceritalah budak saya kan. Kenapa pilih guna pendekatan ni? Kenapa guna model ni? Kenapa buat instrumen ni? Kenapa guna soal selidik? Kadang dia pun tak tahu soal selidik tu apa dia. Dia pun tak tahu apa itu instrumen. Tapi kalau kita buat, kurang-kurang kita faham. Walaupun tak betul tak apa, sebab tujuan. Walaupun tak tepat dah, yang penting kita faham dan tujuannya kita nak bagi. Sebab ini pun latihan. Ini hanya latihan. Bukan kita nak selesaikan masalah dunia, masalah negara. Cuma nak selesaikan masalah cari pasal buat DPLI. Itu aja. Okay, dapat? Ada soalan lain? Prof, saya nak tanya sikit boleh tak? Okay. Saya nak tanya tentang jenis kumpulan sasaran. Saya mengajar KAFA yang mana kelasnya bercampur tahun 4 dan tahun 5. Jadinya kumpulan sasaran ni saya kena buat dua-dua tahun 4 dan tahun 5 ataupun boleh salah satu? Tak nak buat sekali boleh, maksudnya sasaran yang kelas cikgu Ustazah mengajar tu. Misalkan kelas 4-5, kelas teruk lah 4-5 kelas ni explain lah kenapa buat sini. Kerana saya mengajar budak yang digabungkan untuk subjek bla-bla, subjek jawi ke tauhid ke akidah ke akhlak fiqah ke. Okay. So, sekolah ni katakan kelas, sekolah ni dia punya kelas kafah dia tak ramai. So, dia gabungkan. Tak pun ramai sangat. Adalah dia punya justifikasi dia. Okay. Sebab dalam 4-5 tu mungkin ada budak yang, mungkin budak tahun 4 laju, ada budak tahun 5 yang tak faham kan. Itu normal. Sebab dia kohort umur ni tak beza sangat, 4-5 ni. Mungkin yang
yang budak tahun 4 ni lahir bulan 1, yang tahun 5 tadi lahir bulan 12. Nampak tak? Dia punya beza beberapa hari je. Kan? So dia punya kematangan tu mungkin ada sangat perbezaan. Maknanya dalam kajian saya tu saya tulis terus maknanya tak perlulah asingkan tahun 5 tahun 6. Kalau nak asing pun boleh, tak asing pun just explain aja. Kan? Boleh Ustazah? Suara? Ya. Okey, lain. Boleh kalau saya boleh ni saya cabar boleh 21 22 tu boleh 20 21 kita ada lagi kurang 2 bulan lagi ya. Hari ni baru apa? 13. Kita ada lagi 2 bulan seminggu 2 bulan 7 hari. Betul boleh punya. Kami cuba. Sebab dia susun jadual tu memang jadual di PN ni memang cantik lah dia buat tu kelas ni. Ni bersemuka kedua. 2 bulan lagi kita akan jumpa. Kan? So sesambil tu nanti saya dapat yang kajian contoh-contoh yang presentation yang lepas yang ada saya balik download tu sebab saya simpan kadang misalnya benda yang kita nak tu cari tak jumpa kan. Dan file ni banyak sangat file. Saya dapat ni saya bagilah contoh-contoh yang 2-3 boleh jadikan panduan dalam bidang bidang agama, macam-macam bidang. Sebab bidang lain pun kita boleh guna dalam bidang kita. Tadi bahasa Inggeris. Nampak dah yang bahasa Inggeris tu, bahasa Melayu boleh, bahasa Arab boleh. Kemudian kita tengok kawan kita bentang tadi. Kita dah dapat dah, ni macam ni. So kita dah dapatlah idea dan kumpulan kita, tapi kita tengok kumpulan lain. Kita dah dapat idea lagi, tambah. Sebab saya minta maaf sebab kalau kelas bersemuka senang. Saya buat ni lagi boleh ni sebab sekarang ni kita online, kadang bincang tadi bos, ilak seorang je buat tak. Saya punya jahat saya. Maksudnya bila kita ni dengan kita buat latihan, kita nampak. Bila kumpulan ni nampak lah macam mana. Kan? Ada beberapa soalan sebelum kita ni. Kita ada rakan-rakan kita ustaz yang jadi tok imam nak kena pergi solat zuhur cepat. Biasa tak apa kalau Pahang tu okey sebab dia jumpa Sabtu Ahad. Selalu kalau kelas kat Kelantan tu memang dah tahu alasan daripada hari Jumaat selalu. Hari pertama tu Jumaat selalunya saya minta awal sebab saya jadi tok khatib lah hari ni kena baca khutbah. Kan? Macam-macam alasan. Saya dah masak memang sampai tapi rapat sampai ni saya masih berhubung memang dia orang masih kontak Wah-wah kelas alasan pula jumpa ni ustaz hari ni tak jadi imam tak minggu ni bukan giliran saya so saya boleh duduk sampai ni. Kadang pukul 10.30 nak balik saya nak balik Macang Kota Baru nak balik Macang dia atas jam jalan jam Jumaat tak jam kan saya terbohong sebab saya pun duduk sini saya tahu lah kan Jumaat jalan tak jam nak jam tu Kota Baru ya pekan kan sisi sekolah lain lah panjang sisi sekolah panjang tu memang Kelantan area bandar tu memang akan jam. Faham dia tak ada alasan tu dulu mungkin saya dekat Quick Sah tu okey lah sebab masjid Quick Sah tu sebelah kelas je kan habis kuat azan jom tak apalah bagi ustaz doktor kita habiskan bagi dua mayang tu nanti kita jemaah sekali okey kelas sebelah kan tu okey ada apa sebelum kita ni last soalan ada masalah lagi yang terakhir lepas ni just online je untuk 2 bulan ni. Kalau tak ni boleh apa-apa masalah boleh kita boleh bincang dalam WhatsApp dan tunggu My Guru mungkin besok 2-3 hari akan settle lah tu. Nanti cek hajat. Tak apa kalau ni 24 bulan Prof. 24 minggu depan apa salah hajat. Sebab Cik 24 siapa? Sebab keluar result terus. Dia keluar result. Result tak dapat lagi. Belum. Tak A minus. Tu je. Tak tengok result kena ambil bayaran dulu. Itu normal lah jalannya kan. Dia sampai grade pun ada juga yang kes itu yang one off sampai hari last malam yang dia orang yang berjaya tu tapi dapat dokumen lengkap dia dapat tak dapat surat itu yang malam sampai malam pukul dekat pukul 11 malam dekat 12 malam sebelum tarikh tutup akhir tu ada pelajar yang nasib pegawai yang in charge dekat bagi akademik tu ada 2-3 orang pegawai terutama Cik Mahir ni memang antara orang yang memang dia berkorban sanggup cuti weekend sebab nak pastikan ni tanyalah sini dia orang berusaha last minute kita faham lah sebab iuran ialah 10,000 kan ada kekangan dia orang carilah itu pelaburan ini pelaburan itu je saya cakap kan itu dapat tu pulanglah doa semua dapat rezeki yang elok kat semua dah dapat yang terbaik
Dan insyaAllah kita jumpa lagi mungkin pada 21 insyaAllah. Saya pun memang saya nak ni memang dah tadi pagi pun bergaduh dengan wife dia sebab apa saya beli dia kan. Saya beli dia sebab kan saya dah selalu kalau kontan ni saya duduk kat sini tu sebab buat family tinggal di orang lepas tu shopping komplek kan. Komplek apa saya pun lupa dah. East Coast Mall. Apa ni? East Coast Mall. Tu kan sebab senang. Okey. East Coast Mall lah. Lepas tu lintas jalan dia duduk. So dia boleh breakfast, kemudian breakfast kat hotel pagi. Sementara tunggu balik tengah petang tu dia bawa pergi window shopping kan nak lunch tu kan. Tadi saya tadi saja jahat kan. Saya ni memang suruh musik tadi semalam lunch semalam dengan budak-budak makan apa dekat komplek tu. Kan? Dia tengok atas, dia tengok saya kiri kanan atas bawah besar kecil kereta nampak besar kecil je. Pagi tadi pun saya tanya. Sebab selalu kalau kat Kuantan saya tinggal luar, so saya keluar awal pukul 7.30 saya pergi breakfast on the way, saya nak pergi quick shaft tu, jalan. Tu saya tanya dia, semalam sedap tak makan yang abah bawa balik murtabak pekan apa dia? Kasar. Makassar kan, saya kata murtabak Deraja. Sama, Deraja kan Makassar lain lah. Barang saya bila saya beritahu saya pergi Kuantan, saya memang dah pesan dah. Nanti balik yang lupa beli murtabak satu dengan kedai kek apa dekat Kuantan dia siap bagi gambar masuk kedai kek ni nak kek ni. Saya pun lupa dah. Okay, itu ni just insyaAllah apa-apa boleh mesej saya dan nanti forum ni saya akan masuk bila tapak buka saya akan buka kan 5 forum ni saya akan buka saya masuk dia pandai lah selesaikan lepas diri itu just masuk je syarat 1-2 cukup itu settle 20% tu dapat lah 18 standard gitu je itu markah pejam mata Okay, ada apa? Tak ada, saya ucapkan terima kasih dan saya minta maaf kalau ada apa kekurangan. Mungkin saya banyak bebel. Saya punya ni memang saya banyak cakap Okay, kita jumpa lagi pada lagi 2 bulan. Semua dah selamat bertugas sekolah lagi seminggu untuk habiskan sisa-sisa cuti ni. Okay, hari ni last. So kelas minggu depan pula kan? Ada minggu depan ada kelas? Ada. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera semua. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Salam.